Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hanan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina ni'mataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Amin. Okey. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat buka mikrofon, nanti suara muallim awak dengar tak jelas. Okey, untuk sementara ni tutup dulu mikrofon. Awak dengar dulu apa yang muallim nak ajar. Kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 112. Buku teks bahasa Melayu, muka surat 112. Okey, dalam muka surat 112 ini, muallim nak ajar awak hari ini tentang cara untuk menulis karangan. Cara untuk kita menulis karangan berdasarkan draft yang telah diberikan kepada kita. Okey, tengok. Ini dia tulis isi 1, lepas tu isi 2, isi 3. Nah, dekat sini dia bagi juga pendahuluan dan dia pun bagi juga penutup. Okey, karangan, kita nak tulis karangan, semua ada 5 perenggan. Dalam karangan ada 5 perenggan. Perenggan yang pertama ialah perenggan pendahuluan. Pendahuluan ni maksud dia kita nak yang sebagai pengenalan, nak bagi tahu karangan ni tentang apa. Contoh macam awak tengok TV, dia bagi tahu dulu tajuk TV, tajuk cerita tu apa, siapa watak dia, barulah dia masuk kepada dengan isi dia. Dalam karangan, perenggan yang pertama ialah perenggan pendahuluan. Kita bagi tahu pengenalan dulu karangan kita ni tentang apa. Lepas tu barulah masuk perenggan kedua, isi. Dalam karangan, kita nak bina karangan, isi kena ada 3. Isi 1, isi 2 dan isi 3. Jadi kena ingat, karangan kena ada 3 isi, 1 pendahuluan dan juga 1 penutup. Jadi kalau pendahuluan dah perenggan yang pertama, isi 1 akan jadi perenggan yang kedua. Pendahuluan ni perenggan pertama. Perenggan kedua ialah isi 1, perenggan kedua, isi kedua ialah perenggan yang ketiga dan isi yang ketiga ialah perenggan yang keempat. Dan perenggan yang kelima, perenggan terakhir ialah penutup. Kita kena tutup karangan kita ni. Kena bagi tahu kesimpulan. Okey, setakat ni semua jelas tak? Berkaitan dengan karangan. Ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh jelas tak setakat ni? Ni mungkin pertama kalilah awak nak bina karangan kan? Sebelum ni muallim pun pernah ajar awak. Okey, untuk karangan yang muka surat ni senang je. Sebab apa? Sebab dalam petikan ini dia dah bagi tahu dah kepada kita draft-draft dia. Ni semua draft. Isi 1, isi 2, isi 3. Yang ini je yang kita kena buat. Pendahuluan dia dah bagi, penutup pun dia dah bagi. Sekarang ni tugas kita, aktiviti kita pada petang ini ialah nak bina karangan ini berdasarkan draft yang telah diberikan kepada kita. Dalam kotak yang warna pink ni. Isi 1, dia bagi tahu. Dia bagi tahu kepada kita sebagai rujukan kepada kita. Ini semua sebagai rujukan kepada kita untuk kita membina ayat. Dia bagi tahu poin yang pertama menyediakan peralatan. Dia bagi tahu poin. Setiap isi ada 3 poin. Jadi tapi ayat dia tak lengkap. Sebab itulah kita kena sediakan, kena tulis ayat yang lengkap. Menyediakan peralatan. Siapa yang sediakan? Okey, tak apa. Yang tu kita akan pergi satu persatu. Okey, untuk hari ini muallim nak semua orang fokus betul-betul sebab ini ialah kita nak buat karangan. Awak kena faham betul-betul. Nanti lepas ni, kerja rumah hari ini awak kena bina sendiri karangan ni. Okey, tajuk ke atas ni dia bagi tahu kepada kita ialah kuasa kentang. Kentang ni, kentang yang kita makan ni. Kuasa kentang. Kenapa dengan kentang ni? Apa kuasa dia? Mari kita tengok satu persatu dulu. Kita baca dulu petikan ni. Kita fahami dulu petikan ini bercakap tentang apa.
Tajuk dia ialah kuasa kentang. Okey, pendahuluan dia bagi. Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Zara dan rakan sekelas dia ni menyertai pameran bersempena dengan Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Kalau pameran ni maksudnya macam awak pergi ke zoo kalau siapa pernah pergi, ataupun museum, awak tengok apa yang dia tunjuk kepada kita, itu masuk pameran. Kita kena sediakan bahan dia. Jadi Zara dengan rakan sekelas dia ni nak sediakan bahan untuk pameran kelas mereka. Pameran mereka tentang apa? Pameran tentang kuasa kentang. Dan mereka dibantu oleh guru kelas mereka. Tengok dalam gambar ni. Mereka sedang berbincang ni. Zara, rakan sekelas dia dan cikgu dia sedang bantu dia. Itu gambar yang pertama. Isi yang pertama dia bagi tahu kepada kita. Tadi pendahuluan awak dah baca, awak dah faham dah. Oh, karangan ini tentang Zara dengan rakan sekelas dia ni nak buat pameran bersempena dengan Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Pameran mereka tentang apa? Mereka nak buat tentang, tajuk dia tentang kuasa kentang. Itu tajuk dia. Kita dah baca pendahuluan dia, kita faham. Jadi apa kuasa kentang dia? Tengok dia bagi tahu kepada kita. Isi 1. Menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, menjalankan aktiviti bersama-sama. Itu isi 1 dia bagi tahu kepada kita. Isi yang kedua pula dia bagi tahu memulakan uji kaji, berpandukan langkah kerja, melengkapkan litar. Dan isi yang ketiga dia bagi tahu kepada kita berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan, lampu LED menyala, para penonton bertepuk tangan. Itu isi yang ketiga. Dan yang terakhir dia bagi kepada kita tentang penutup. Itu secara ringkas tentang aktiviti, tentang pameran dia kita nak buat apa hari ni. Okey, dalam buku teks awak ni, dalam kotak yang warna pink ni, dia dah bagi kepada kita isi 1. Jadi karangan kita ada 5 perenggan. Yang pertama pendahuluan. Perenggan pertama pendahuluan. Dah siap dah pendahuluan. Dalam karangan, kita nak bina karangan, ada 5 perenggan. Karangan ni ada 5 perenggan. Perenggan yang pertama tentang apa? Perenggan yang pertama tentang pendahuluan. Baru masuk dengan perenggan kedua. Perenggan 2. Tadi Malay boleh tahu kalau isi dia ada, isi kena ada 3 semua. Perenggan pertama tentang pendahuluan. Kita bagi pengenalan dulu karangan kita ni tentang apa. Barulah masuk dengan isi yang pertama, isi yang kedua dan juga isi yang ketiga. Ingat, isi kena ada 3 semua. Jadi perenggan kedua masuk isi 1, perenggan ketiga masuk isi 2, perenggan keempat masuk isi ketiga, dan perenggan yang terakhir sekali, perenggan kelima ialah tentang penutup. Penutup karangan. Boleh faham setakat ni? Okey, dalam petikan ini dia bagi kepada kita. Kita pergi satu persatu. Isi 1. Isi 1 kita tengok. Kita ingat karangan ada 5 perenggan semua. Okey, dalam isi 1 dia bagi kepada kita menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, menjalankan aktiviti bersama-sama. Dalam ayat ni dia bagi tak lengkap, dia bagi dalam bentuk poin dia. Jadi kita kena tulis, nak bina karangan, kita kena tulis ayat yang lengkap. Kat sini dia bagi tahu 1, 2, 3. Ada 3 poin. Jadi dalam ayat awak kena ada 3 poin. Dalam karangan dia kena ada paling-paling pun 3 ayat. Maksudnya titik kena ada 3. Tak boleh ada 1 je. Okey, yang pertama dia bagi menyediakan peralatan. Okey, kalau kita nak tulis ayat penuh, menyediakan peralatan. Siapa yang menyediakan peralatan ni? Okey, sekarang ni Moy nak semua orang buka mic. Kita jawab sama-sama. Kat sini dia bagi menyediakan peralatan. Siapa yang menyediakan peralatan ni? Siapa yang sediakan? Tengok kat sini dia bagilah kita.
Siapa yang masuk pameran ni? Zara dan rakan sekelasnya. Jadi kat sini kita tulislah Zara dan rakan sekelasnya. Kita kena tulis ayat yang penuh. Jadi kat sini kita bagi Zara dan rakan sekelasnya menyediakan peralatan titik. Itu ayat yang pertama. Kita kena tulis ayat yang penuh. Menyediakan peralatan, dia bagi poin. Siapa yang sediakan peralatan tu? Mestilah Zara dan rakan sekelasnya. Macam mana kita tahu Zara dan rakan sekelasnya? Dalam pendahuluan dia bagi tahu dah Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran. Itu contoh yang pertama. Jadi isi pertama, ayat yang pertama ialah Zara dan rakan sekelasnya menyediakan peralatan titik. Okey, yang kedua, poin yang kedua dia bagi tahu ialah bahan-bahan yang diperlukan. Dalam karangan, dalam pameran diorang ni, pameran tentang apa? Kuasa kentang diorang nak buat. Kat sini dia bagi tahu kepada kita, kuasa kentang. Jadi pameran ni, poin yang kedua dia bagi tahu bahan-bahan yang diperlukan. Apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk buat pameran tentang kuasa kentang ni? Kat sini dia bagi tahu kepada kita. Yang pertama, kena guna kentang. Yang kedua, klip kertas. Yang ketiga, tembaga. Dan yang keempat, LED, mentol diod pemancar cahaya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, kita gunakan ayat yang penuh, ialah, kita sambung je. Bahan-bahan yang diperlukan ialah, kat situ dia bagi tahu, kentang, koma, lepas tu tembaga, koma, klip kertas, keluli, koma, ada 4, 1, 2, 3, dan juga yang terakhir sekali ialah mentol diod pemancar cahaya. Pemancar cahaya LED. Itu cara kita nak tulis karangan dia. Jadi awak sambung je ayat dia. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kentang, koma, tembaga, koma, klip kertas keluli, dan mentol diod pemancar cahaya LED titik. Itu ayat yang kedua. Jadi bahan-bahan ni bila berada pada ayat yang pertama, mestilah B ni kena huruf besar. Kena ingat itu. Permulaan ayat kena huruf besar. Jadi itu ayat isi yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Zara dan rakan sekelasnya menyediakan peralatan titik. Ayat yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan ialah, dia bagi tahu kepada kita bahan-bahan yang diperlukan ialah kentang, tembaga, klip kertas keluli, dan mentol diod pemancar cahaya titik. Itu ayat yang kedua. Dan isi yang ketiga dia bagi tahu menjalankan aktiviti bersama-sama. Menjalankan aktiviti bersama-sama. Ayat penuh dia apa? Siapa yang menjalankan aktiviti bersama-sama ni? Kerana kat sini kita bagi tahu Zara dan rakan sekelasnya. Mereka yang menyertai aktiviti tu. Tapi dekat atas ni ayat pertama kita dah gunakan Zara dan rakan sekelasnya. Jadi kita tak nak ulang perkataan yang sama. Zara dan rakan sekelasnya kita gantikan dengan mereka. Mereka menjalankan aktiviti bersama-sama titik. Itu akan jadi ayat penuh dia. Boleh faham tak setakat ni perenggan yang kedua, isi yang pertama? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Faham ke tak? Siapa yang tak faham boleh tanya soalan. Lepas ni muallim bagi kerja rumah ni awak tulis balik. Sekarang ni kelas ni muallim dah ajar kepada awak. Jadi muka surat 112 ni awak tulis balik karangan yang penuh dalam buku penulisan awak. Boleh faham tentang perenggan yang pertama? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Aidil, boleh faham Aidil?
Anas faham Anas? Aunia Aisyah, Ilyas, Ali Farhan, Adam Zikri, Fadlan, Amani. Boleh faham Kalau sudah pernah tanya soalan, boleh tanya. Faham Okey, itu perenggan yang kedua. Itu perenggan yang kedua, isi yang pertama. Okey, kita pergi pula dengan isi yang kedua. Isi yang kedua. Kita pergi pula dengan isi yang kedua. Kita tulis ayat penuh. Kat sini isi kedua dia bagi tahu kepada kita ialah tentang memulakan ulang kaji, berpandukan langkah kerja, melengkapkan litar. Kat sini dia bagi tahu kita tentang poin-poin sahaja. Jadi tugas kita ialah kena tulis ayat yang penuh. Okey ya. Yang kedua, yang isi kita masuk dengan isi yang ke perenggan yang ketiga, isi yang ketiga. Dalam perenggan ketiga ni, isi yang ketiga ni, isi yang kedua ni, dia bagi tahu kepada kita memulakan ulang kaji. Itu ayat yang pertama, memulakan ulang kaji. Okey, memulakan ulang kaji, kita kena tulis ayat yang penuh. Siapa yang memulakan ulang kaji ni? Siapa yang memulakan ulang kaji? Nama dia ialah Zara dan kawan-kawannya. Rakan sekelasnya. Zara permulaan ayat kena huruf besar. Zara dan rakan sekelasnya memulakan ulang uji kaji. Uji kaji tentang apa? Tengok gambar. Zara tengah buat apa ni? Ulang kaji memasang litar. Jadi kita sambung ayat kedua. Zara dan rakan sekelasnya memulakan uji kaji dengan buat apa gambar tu? Tengok gambar ni, Zara tengah buat apa? Dia sedang pasang litar. Jadi Zara dan rakan sekelasnya memulakan uji kaji dengan memasang litar titik. Itu ayat yang pertama. Memasang. Zara dan rakan sekelasnya memulakan uji kaji dengan memasang litar titik. Okey, poin yang kedua dia bagi berpandukan langkah kerja. Macam mana kita nak tulis ayat yang penuh? Berpandukan langkah kerja. Langkah kerja ni maksudnya Zara ni nak pasang litar. Jadi mestilah ada instrumen dia, instruction dia. Macam awak beli barang, awak beli contoh awak beli meja. Kita nak pasang meja tu mesti dia akan bagi tahu kepada kita manual, cara-cara memasang. Jadi Zara tu sedang pasang apa? Sedang pasang litar, berpandukan langkah kerja. Jadi kita bagi tahu litar dipasang. Kita muatlah. Litar dipasang. Pun sambung ayat yang kedua. Litar dipasang berpandukan. Kita nampak pula. Litar dipasang berpandukan langkah kerja. Langkah kerja kita boleh sambung lagi ayat dia. Langkah kerja yang telah disediakan. Langkah kerja ni maksud dia macam manual, cara-cara nak buat benda tu, cara-cara dia apa dia? Yang pertama, dia bagi tahu kepada kita. Itu maksud dia. Jadi Zara dan rakan sekelasnya memulakan uji kaji dengan memasang litar titik. Litar dipasang berpandukan langkah kerja yang telah disediakan. Itu yang poin yang kedua. Okey, titik. Lepas tu yang poin yang ketiga dia bagi tahu melengkapkan litar. Melengkapkan litar. Jadi kita beritahu tadi dia sedang membuat. Jadi kita boleh gunakan ayat apa yang sesuai untuk melengkapkan litar. Kita boleh gunakan mereka. Kita letak je siapa. Siapa yang melengkapkan litar tu? Litar tu mestilah Zara dan rakan sekelasnya. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama. Kita gantikan Zara dan rakan sekelasnya dengan mereka. Mereka melengkapkan litar, lepas tu titik.
Jadi itu yang ketiga. Ingat, setiap isi kena ada 3 ayat. Macam ni, Zara dan rakan sekelasnya memulakan uji kaji dengan memasang litar titik. Itu ayat yang pertama. Ayat kedua, litar dipasang berpandukan langkah kerja yang telah disediakan titik. Dan ayat yang ketiga, mereka melengkapkan litar titik. Jadi habislah perenggan yang ketiga. Boleh faham setakat ni perenggan yang ketiga, isi yang kedua? Okay, ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh faham Siapa tak faham boleh tanya soalan. Okey, kalau semua jelas, kita pergi dengan isi yang terakhir, perenggan yang ketiga, isi yang keempat. Isi yang keempat. Isi ketiga, perenggan yang keempat. Isi ketiga dia bagi tahu kepada kita, ni gambar dia bagi tahu kita gambar ni. Mereka sedang buat apa ni? Sedang mempersembahkan dekat depan kelas. Poin yang pertama dia bagi tahu kepada kita, berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Berdiri di samping ni maksudnya di sebelah. Ni bahan pameran dia orang berdiri di sebelah. Berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan, lampu LED menyala, para penonton bertepuk tangan. Jadi dia bagi tahu kepada kita, ayat poin yang pertama, berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Jadi ayat penuh dia kita nak buat apa? Siapa? Siapa yang berdiri tu? Siapa yang berdiri tu? Zara dengan siapa? Zara dan rakannya. Jadi kita sambung. Zara, ingat permulaan ayat, Z kena huruf besar, dan rakan sekelasnya. Lepas tu baru kita sambung. Zara dan rakan sekelasnya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan titik. Itu ayat yang pertama. Dan yang kedua, poin yang kedua, lampu LED menyala. Apa yang berlaku? Macam mana kita nak gunakan? Ayat apa yang sesuai? Lampu LED menyala. Maksudnya, awak nak pasang lampu, awak kena buat apa dulu? Mestilah awak kena tekan switch. Switch lampu. Jadi kita beritahu apabila switch ditekan, macam awak pasang lampu, awak pasang kipas ke? Jadilah apabila switch ditekan, lampu LED menyala. Kalau nak tambah lagi, lampu LED menyala dengan terangnya. Bagi tahu lampu LED, nak bagi sedap lagi ayat dia. Lampu LED menyala dengan terangnya. Untuk menyedapkan lagi ayat dia, lampu apabila switch ditekan, lampu LED menyala dengan terangnya titik. Itu ayat yang kedua. Dan yang ketiga, poin yang ketiga dia bagi tahu para penonton bertepuk tangan. Jadi apa ayat yang perlu kita gunakan? Bila para penonton, siapa para penonton? Jadi bila nak start ayat, permulaan ayat P ni mestilah kita gantikan dengan huruf besar. Jadi P besar ni, para penonton P besar bertepuk tangan. Bertepuk tangan buat apa? Kenapa dia orang bertepuk tangan tu? Kita boleh gunakan mungkin para penonton bertepuk tangan mendengar penjelasan mereka. Mereka tu siapa? Zara dan rakan-rakannya. Boleh gunakan juga para penonton bertepuk tangan mendengar penjelasan mereka. Ataupun boleh gunakan lagi para penonton yang melihat bertepuk tangan. Itu poin yang ketiga. Jadi ingat, setiap isi karangan kena ada dalam perenggan kedua, isi. Dalam perenggan isi kena ada 3 ayat. 3 titik bahasa mudah dia. Zara dan rakan sekelasnya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan, titik. Itu titik yang pertama. Apabila switch ditekan, lampu LED menyala dengan terangnya. Itu titik yang kedua. Para penonton bertepuk tangan mendengar penjelasan mereka. Itu titik yang ketiga. Itu maksud dia. Boleh faham setakat ni tentang perenggan yang keempat, isi yang ketiga?
Tadi Muallim bagi tahu kepada awak dalam karangan ada 5 perenggan. Perenggan yang pertama ialah tentang pendahuluan. Cara kita nak bagi tahu dulu. Pendahuluan ni tentang apa? Karangan kita ni tentang apa? Nak cerita tentang apa? Barulah perenggan yang kedua kita masuk dengan isi yang pertama. Ingat isi kena ada ketiga. Isi pertama. Perenggan yang ketiga masuk dengan isi yang kedua. Perenggan yang keempat masuk dengan isi yang ketiga. Kena ada 3 isi. Dan perenggan yang terakhir sekali, perenggan yang kelima mestilah penutup. Kena ingat. Jadi pendahuluan dia dah bagi isi 1, isi 2, isi 3 kita dah bincang dan mestilah kena tutup, kena ada penutup. Kat sini dia bagi kepada kita penutup. Zara dan rakan sekelasnya. Kat sini dia bagi dah penutup. Zara dan rakannya berasa seronok kerana dapat menyertai pameran Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi dengan jayanya. Pengalaman ini tidak akan dilupakan oleh mereka. Okey, setakat ini semua jelas? Semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Ada siapa nak tanya soalan tak? Tak ada soalan ya? Semua jelas ya? Lepas ni kerja rumah awak ni lepas ni awak bina balik karangan yang tadi. Boleh dalam buku aktiviti? Okey, jadi berdasarkan penerangan tadi, maka bila kita nak tulis ayat yang penuh karangan dia akan jadi inilah cara kita nak menulis karangan dia. Yang pertama kita kena tulis dulu tajuk dia, kuasa kentang. Dalam buku awak tu dia bagi tahu kuasa kentang. Lepas tu perenggan yang pertama, ini perenggan pertama mestilah pendahuluan. Perenggan yang pertama ialah perenggan pendahuluan. Pendahuluan kita nak pengenalan. Apa karangan ni tentang apa? Siapa yang buat ni? Kat sini bagi tahu Zara dan rakan sekelasnya. Okey, perenggan yang pertama dalam buku aktiviti dalam buku penulisan awak, mesti dia ada garis straight sini kan? Itu dalam buku awak. Jadi untuk perenggan yang pertama awak kena tulis rapat dengan garisan tu. Perenggan yang pertama sahaja. Kena dapat tengok Zara Teknologi mengadakan, menyampaikan, menyiapkan. Satu line je. Tapi perenggan yang kedua, untuk ayat yang pertama kena jarakkan. Kena jarakkan kat sini, tengah ni, baru start kat sini. Itu perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga, perenggan keempat dan juga penutup. Perenggan pertama sahaja kena buat rapat ke tepi. Tapi perenggan kedua kena ada jarak kat sini, kena kosongkan. Itu perenggan yang kedua. Jadi perenggan yang pertama ialah pendahuluan. Zara dan rakannya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru mereka kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Itu pendahuluan. Perenggan yang pertama ialah perenggan pendahuluan. Kena ingat yang pertama kena ada tajuk. Lepas tu perenggan pertama satu line je semua. Buat dekat tepi je. Sama line. Tapi bila masuk perenggan yang kedua, perenggan kedua ialah isi yang pertama. Perenggan kedua ialah isi yang pertama. Tak boleh rapat macam ni. Awak kena jarakkan sikit, buat kat sini. Perenggan kedua sampai perenggan terakhir. Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan yang disediakan. Okey, baris pertama sahaja kena jarak. Baris pertama, okey. Baris kedua, mulakan balik kat tepi. Disediakan ni, pemancar ni rapat balik ke tepi. Baris pertama je. Baris pertama setiap perenggan sahaja yang kena jarakkan. Macam dalam buku dalam sini, Zara dan rakan-rakannya, Zara ni rapat ke tepi. Tapi masuk disediakan baris kedua, baris ketiga rapat balik ke tepi sini. Baris pertama je kena ada kosong kat sini. Itu untuk baris kedua. Perenggan pertama ialah pendahuluan, perenggan kedua isi satu. Lepas tu perenggan yang ketiga pula. Perenggan ketiga
Perenggan ketiga, isi yang kedua, perenggan yang kita lihat. Ingat, setiap baris pendahuluan sahaja yang kena rapat ke tepi. Jadi baris perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima kena jarakkan. Tengok Zara dan rakan zakannya kena jarakkan. Kena jarakkan. Tapi baris pertama sahaja. Baris kedua ni rapat balik ke tepi. Baris ketiga pun rapat balik. Boleh faham setakat ni cara menulis karangan? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Semua faham tak cara menulis karangan? Faham. Faham ya? Nanti lepas ni Mu'allim akan bagi kerja rumah kepada awak. Ini kerja rumah untuk hari ni. Nanti Mu'allim bagi tahu kepada awak, awak tulis je balik. Sama je dalam buku aktiviti, buku teks awak tadi. Apa yang kita bincang bersama tadi, awak salin je balik. Tulis je balik. Kalau tak ada printer, boleh salin je dalam buku aktiviti awak, dalam buku penulisan awak. Perenggan yang pertama, kena salin dulu perenggan pertama, salin dulu perenggan pertama, baru masuk isi kedua, isi tiga, isi empat, dan berakhir dengan penutup. Boleh? Boleh. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita pada petang ini? Semua jelas? Okey, kalau tak ada soalan setakat ini saja kelas kita untuk petang ini. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Siapa yang dah siap hantar pada Mu'allim untuk Mu'allim cek. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mu'allim. Sama-sama.